أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin wa hamdan syakirin wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk pengisian kita pada malam ini, saya memetik satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab 40 hadis perjuangan. Hadis yang ke-30 yang menjelaskan kepada kita tentang 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah pada hari akhirat kelak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun 'adil وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah ini adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nama asalnya Abdurrahman bin Sakhar, digelar sebagai Abu Hurairah, iaitu bapa kucing. Sebab sejarahnya Abdurrahman ibn Sakhar ini adalah seorang sahabat Nabi yang sangat suka memelihara kucing. Satu hari dia berjalan, dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kucing yang diletakkan dalam baju dia menjenguk kepala ke arah Rasulullah.
Lalu Rasulullah panggil Abdul Rahman, ya Aba Hirrah, wahai bapa kucing. Sebab dia tengah gendong kucing masa tu. Hurairah adalah tasghir kepada Hirrah. Abu Hurairah maknanya nama manja kepada Abu Hirrah, gelaran kepada Abdul Rahman bin Sakhar. Oleh kerana Nabi yang menggelarkan, walaupun digelar sebagai bapa kucing, maka dia adalah satu kelebihan, satu keistimewaan. Sahabat berasa seronok kerana gelaran itu diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh sembarangan untuk menggelarkan orang. Jangan pula nanti kita tengok orang mengembala lembu, heret lembu, kita panggil dia, "Hei bapak lembu." Jawab dia, "Berparang lah." Sebab kita ni tak layak untuk menggelar orang yang bukan-bukan. Baik, itu Abu Hurairah. Dia ni adalah ketua Ahlus Suffah. Ketua Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni ialah sahabat-sahabat Nabi yang dia tidak ada kediaman, melainkan tempat tinggal dia ialah dalam masjid Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Siapa-siapa yang biasa pergi umrah, dia akan pergi ke Masjid Nabi ataupun Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Dekat dengan mihrab ataupun dekat dengan Raudah, di bahagian belakang sikit, dia ada satu kawasan. Kalau dulunya ditinggikan kawasan itu lebih kurang 1 hasta daripada tapak masjid biasa. Di tengah-tengah laman masjid tu, dekat depan di bahagian Raudah Nabi ataupun dekat dengan mihrab Nabi ataupun belakang kubur Nabi tu, dia ada satu kawasan ditinggikan sedikit, lebih kurang 1 hasta. Sekarang saya tak pasti, lama dah tak pergi ni, dia tak pasti apakah dia masih tinggikan kawasan itu ataupun mungkin dia letak kapet yang berwarna berbeza dengan kawasan lain. Nak menunjukkan kawasan itu adalah tempat duduk dan tempat tinggalnya Ahlus Suffah, iaitu mereka yang kerja dia ialah beribadat siang dan malam, duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada kediaman. Bahkan makan minum dia pun hanyalah banyak bergantung kepada infak ataupun sumbangan orang ramai. Mereka lebih menumpukan perhatian untuk beriktikaf, duduk dalam masjid Nabi sepanjang-panjang masa. Antaranya ialah Abu Hurairah, dan disebut sebagai Abu Hurairah ini ketua kepada Ahlus Suffah. Sebab itulah Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, sebab dia duduk dekat dengan Nabi. Hari-hari duduk dengan Nabi dalam masjid Nabi. Adapun orang lain mungkin sibuk di medan perang. Adapun yang lain mungkin sibuk di gedung-gedung ataupun di tengah-tengah masyarakat mengurus kehidupan masing-masing. Tapi Abu Hurairah, tempat tinggal dia, tempat duduk dia dalam masjid Nabi, dan dia dekat dengan Nabi. Maka dialah antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sebab tu kalau kita dengar hadis Nabi, biasa sangat kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ataupun Abu Hurairah. Baik, hadis malam ni pun adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sab'atun, ada 7. Sab'atun maknanya ada 7, iaitu 7 golongan. 7 golongan ni 7 golongan apa? Yudhilluhumullahu yawmal qiyamah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Iaitu 7 golongan yang mendapat perlindungan, yang mendapat naungan, yang mendapat teduhan pada hari kiamat dengan teduhan Allah, dengan naungan Allah, pada hari yang tidak ada naungan pada waktu itu melainkan hanya naungan daripada Allah. Pada satu hari yang tidak ada teduhan pada waktu itu kecuali teduhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain semua terdedah kepada terik panasnya matahari
yang mungkin sejengkal di atas kepala. Kecuali mereka yang mendapat naungan Allah sahaja yang tidak merasai kepanasan, teriknya panas matahari pada waktu itu. Kita boleh bayanglah kalau matahari sejengkal di atas kepala ni, macam mana dahsyat azab dan panasnya pada waktu itu. Kita di dunia hari ini tak tahu berapa ribu batu jaraknya matahari dengan dunia, dengan bumi tempat kita tinggal ini, pun kita rasa panas dah. Tak mampu dah kita nak berjemur tengah panas lama-lama. Boleh pitam, boleh pengsan. Kalau kita pergi ke negara-negara yang lebih panas lagi, umpamanya di Saudi, di Mekah, waktu kita menunaikan haji umpamanya di Padang Arafah, itu memang saat dan detik yang mungkin sampai ke peringkat 52 darjah Celsius. Di pengalaman saya, satu ketika dulu pernah buat haji, tangan saya tersentuh besi pancang kemah di Padang Arafah. Dia nak pasang kemah, dia pancang kemah tu dengan besi sebagai paku untuk ditunjang ke bumi. Saya entah macam mana tak sengaja tangan tersentuh besi pacak kemah, melecur. Panasnya besi itu kerana akibat daripada bahang matahari. Cuaca pada waktu itu sangat panas. Mungkin hari ini kurang sikit panas sebab dah ditumbuhi tumbuhan hijau di Padang Arafah. Sebahagian daripada tanda akhir zaman, Padang Arafah ditumbuh tumbuhan-tumbuhan hijau. Dia sengaja tanam pokok-pokok hijau, kemudian dia pasang paip pula di tiap-tiap pokok tu untuk memastikan pokok tu tidak mati kerana panas dia terlalu terik. Pengalaman saya pergi ke Sudan, belajar di Sudan, di Jamiah Afrika di Khartoum, pun begitu panas. Sangat tinggi degree ataupun darjah Celsiusnya, sampai 56, 57 darjah Celsius. Panas. Pecah bibir. Kita orang Melayu ni tak tahan. Kulit kita tak tahan. Kena masuk dalam rumah, pasang aircon, kena banyak minum air limau, air jus lemon untuk nutrisi badan kita supaya kita tidak pecah bibir dan sebagainya. Panas. Tu pun kita tak tahan dah. Macam mana kita nak imagine, kita nak bayang kalau matahari sedekah di atas kepala. Dahsyat. Pada masa ni, cerita pada masa ni adalah suatu cerita yang sangat dahsyat. Kalau kita baca kisah-kisah tentang pada mahsyar melalui penceritaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang kita akan merasai kehebatan dan kedahsyatan pada waktu itu. Kecuali ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah, yang mendapat teduhan Allah pada hari yang tidak ada teduhan melainkan hanya teduhan Allah. Siapa 7 golongan ini? Kita baca hadis ni tujuannya ialah supaya kita nak buat semak, kita nak buat checklist lah, maknanya kita nak buat, orang panggil muhasabah, nak buat perhitungan apakah kita nanti termasuk dalam salah satu daripada 7 golongan itu, ataupun ke-7 golongan ni kita semak malam ni, kita cek malam ni, satu pun tak ada, kita tak termasuk di kalangan 7 itu. Wala'iyadzubillah, na'udzu'iyadzambillah. Minta jauh lah, minta lindung. Kalau malam ni kita buat semakan ni, tiba-tiba kita tak tersenarai dalam 7 golongan ini, maka cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah dan lakukan perubahan untuk memastikan nama kita ataupun diri kita tersenarai dalam senarai 7 golongan yang mendapat teduhan Allah pada hari yang tidak ada teduhan di akhirat kelak melainkan teduhan Allah sahaja. Itu tujuan kita baca hadis ni. Tujuan kita baca hadis ni bukan kita nak tuding pada orang lain. Tujuan kita mengaji ni bila-bila pun lah. Kalau kita mengaji, tujuan utama kita belajar ni ialah kita nak semak diri kita. Kita nak menganalisa diri kita. Kita nak buat, orang panggil apa? Introspection maknanya. Untuk memandang telus, memandang tembus sampai ke dalam jiwa kita.
Orang lain tak tahu tentang diri kita. Mungkin kita boleh memperagakan diri kita di hadapan orang ramai. Kita boleh mengaksi-aksikan diri kita depan orang ramai. Kita boleh menukar watak. Kita boleh berlakon-lakon depan orang. Kononnya kita ni orang alim, konon kita ni orang warak, konon kita ni orang buat kuat amal ibadat dan sebagainya. Kita boleh buat begitu depan orang ramai. Tetapi sebenarnya hakikat diri kita, kita saja yang tahu. Kita saja yang tahu. Boleh jadi kita sendiri pun tak tahu tentang diri kita. Hanya Allah yang maha mengetahui bagaimana sebenarnya diri kita ni. Jadi malam ni kita baca hadis ni, kita nak buat senarai semak. Perhati elok, perhati betul-betul. Kepada 7 golongan ini, kita cek kita masuk dalam golongan yang mana. Harapan kita adalah satu daripadanya paling-paling tidak. Kalau tak ada langsung, something wrong lah. Kita kena buat sesuatu untuk membuat perubahan sebelum terlambat, insya-Allah. Kita ni duduk di akhir zaman dah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, kita sudah berada di akhir zaman. Satu daripada tanda akhir zaman ialah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kita disebut sebagai Nabi akhir zaman. Nabi kita tu sendiri, lahirnya dia adalah tanda akhir zaman. Sebab itu kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi akhir zaman. Dalam keadaan Nabi itu adalah Nabi akhir zaman, jarak antara Nabi dengan kita tu dah 1500 tahun dah, 1400 tahun lebih dah. Artinya apa? Artinya kita ni dah sangat-sangat hujung. Akhir zaman satu hal, kita berada di perenggan yang paling hujung. Tak tahulah bila nak kiamatnya, tetapi kita sudah sangat-sangat hujung. Dan telah banyak petanda-petanda yang boleh kita lihat. Bumi tempat kita diami ni pun dah terlalu tua. Terlalu tua, dah nyanyok dah bumi ni pun. Nyanyok tu macam mana? Cuba kita tengok. Musim pun dah tak menentu dah. Patutnya musim hujan ni ada bulan dia. Musim kemarau ni ada bulan dia. Tapi sekarang tak menentu dah. Tak kira bulan berapa dia nak hujan-hujan, nak banjir-banjir. Kalau dulu kita faham musim banjir, musim tengkujuh, bulan 11, bulan 12. Sekarang bulan 3 banjir, bulan 4 banjir, bulan 5 banjir. Saya baru balik daripada Sabah kemarin. Sabah banjir. Dia boleh berlaku pada bila-bila masa. Musim buah. Dulu musim buah kita tahu. Durian dia berbuah bulan berapa. Padi berbuah bulan berapa. Manggis berbuah bulan berapa. Mudah kita nak jangka bulan berapa dia berbuah. Sekarang tiap-tiap minggu kita boleh makan durian sekarang ni. Dia berbuah tak bermusim dah. Ikut dan dia berbuah. Kenapa jadi begitu? Ulama kata antaranya ialah kerana itulah tanda akhir zaman. Dunia sudah nyanyok. Tak ingat dah bila nak banjir, bila nak kemarau, bila nak hujan, bila nak panas. Dia ikut dan dia berlaku. Jadi oleh kerana itu kita kena buat persiapan. Tak boleh kita sambil lewat, tak boleh kita lara, leka, buat macam seolah-olah lambat lagi. Jangan. Kalaupun kita tak tahu bila nak kiamat itu, mungkinlah kita anggap lambat lagi, tak tahu bila, jauh lagi masa dia. Paling-paling tidak kita kena ingat kiamat kecil pada diri kita. Kiamat kecil pada diri kita ialah kematian. Mati adalah suatu yang pasti. Mati ni memang hari-hari kita tengok. Hari-hari kita tengok. Kawan kita dulu baik, rapat dengan kita. Satu umur dengan kita, mati. Ada kenalan kita muda daripada kita lagi, mati. Ada sahabat kita, sehat dia. Baru je jumpa minggu lepas. Sehat, tak ada penyakit. Sekarang dah tak ada dah. Kembali ke rahmatillah. Sebab mati tak syarat tua. Dan mati tak syarat sakit. Jadi oleh kerana itu, kita kena buat persiapan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita tengok masuk ke tidak kita dalam senarai 7 golongan ini. Harapan kita masuk. Kalau tidak, kita kena buat sesuatu.
Baik, yang pertama imamun adilun. Yang pertama, golongan yang pertama daripada 7 itu ialah imamun adilun, iaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini ialah pemimpin yang menunaikan tanggungjawab kepimpinannya. Dia dilantik menjadi pemimpin, tak kiralah di peringkat mana kepimpinan itu. Sama ada pemimpin negara, pemimpin negeri, pemimpin peringkat kerajaan tempatan, pemimpin rumah tangga, pemimpin qaryah, pemimpin masjid, pemimpin persatuan, pemimpin NGO, pemimpin organisasi. Tak kiralah, asal saja dia pemimpin, maka dia mesti menunaikan tanggungjawab kepimpinannya. Itu makna pemimpin yang adil. Pemimpin yang melaksanakan hak dan amanah yang diberikan kepadanya sesuai dengan apa yang telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengkhianati amanah, dia tidak menyeleweng, dia tidak menipu, dia tidak mengabaikan tanggungjawab kepimpinan yang digalaskan kepadanya. Itu makna pemimpin yang adil secara umumnya. Ada ulama dia memfokuskan ataupun dia menjuruskan perbahasan Imamul Adil ini ialah kepada pemimpin negara ataupun pemimpin rakyat yang memimpin rakyat, yang diberikan amanah sebagai pemimpin. Dia mesti berlaku adil. Dan makna berlaku adil ini ialah dia melaksanakan apa yang Allah perintah dan dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna adil. Sebagai pemimpin, dia tunaikan tanggungjawab kepimpinan yang diberikan kepadanya. Kalau kita nak tengok satu hadis yang lain, sebetulnya pemimpin tu kita semua. Semua kita ni adalah pemimpin. Paling-paling tidak kita pimpin diri kita sendiri. Kita pimpin ahli keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipersoal oleh Allah di akhirat kelak akan kepimpinan kamu. Apakah kamu telah tunai tanggungjawab itu ataupun kamu abaikan? Umpamanya sebagai contoh mudahlah, kalau kita bincang tentang kepimpinan di peringkat kita sebagai ketua keluarga, apa kita telah tunai tanggungjawab terhadap isteri kita, terhadap anak kita, bimbing dan pimpin mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, didik mereka dan asuh mereka supaya mereka mentaati Allah, dengan tidak membiarkan mereka menzalimi mereka, menyakiti mereka tanpa hak. Maka ini adalah merupakan perkara yang akan dipersoal oleh Allah. Kalau peringkat keluarga pun kita disoal, demikian juga nanti kalau kita jadi pemimpin di peringkat qaryah, jadi tok pengulu umpamanya, jadi imam masjid umpamanya, jadi ahli majlis di peringkat kerajaan tempatan, ataupun jadi pemimpin di peringkat negeri, jadi wakil rakyat, jadi menteri besar, jadi esko kerajaan negeri, ataupun jadi pemimpin di peringkat negara, jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Kabinet, jadi ahli parlimen dan sebagainya. Ini semua adalah merupakan pemimpin-pemimpin rakyat yang nantinya akan dipersoalkan akan kepimpinan mereka. Yang dapat naungan di sisi Allah ataupun di bawah naungan Allah ialah pemimpin yang adil, iaitu pemimpin yang melaksanakan tanggungjawab dan menunaikan tugasnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna imam yang adil, pemimpin yang adil. Okey, satu golongan. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua ialah pemuda. Syab ni maknanya orang muda lah. Orang muda ni biasanya umur 40 tahun lah.
Walaupun mungkin ada yang umur 50, 60 dia masih berasa muda. Itu soal lain lah. Soal dia umur 50, 60 tapi berasa muda lagi, berasa gagah lagi, itu perkara lain. Tapi biasanya umur muda ni sekitar 40-an ke bawah. Anak muda maknanya wasyabun, anak muda, seorang syabab, seorang syab, seorang anak muda, nasya'a fi ibadatillah, dia membesar ataupun dia menjalani kehidupan hariannya fi ibadatillah, dalam keadaan senantiasa mengabdikan diri kepada Allah. Anak muda yang dekat dengan Allah. Kenapa begitu? Istimewa sangat anak muda yang membesar, yang tumbuh dalam keadaan mengabdikan diri kepada Allah. Kerana biasanya orang muda ni orang yang leka dengan kehidupan. Biasanya orang muda ni ialah orang yang dia tak cakna pada ibadat. Sebab dia rasa dia muda lagi. Jadi peluang dia nak bergembira, peluang dia nak enjoy, peluang dia nak berhibur, peluang dia nak hip hop dan sebagainya masih terbuka luas. Dia rasa lambat lagi nak mati. Dia berasa lambat lagi nak mati. Itu umumnya perangai orang-orang muda. Tiba-tiba ada di kalangan orang-orang muda itu yang tidak terpedaya, yang tidak terpesona dengan gamitan maksiat dan mungkar, yang tidak terpengaruh dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Sebaliknya, dia lebih suka untuk mengabdikan diri kepada Allah, melakukan amal kebajikan, beramal dengan amalan-amalan yang soleh, senantiasa berwirid, berzikir, menunaikan tanggungjawab terhadap agama dan sebagainya, menutup aurat. Jadi orang macam ini memanglah layak dia angkat duduk satu tim dengan 7 golongan ini, iaitu mendapat naungan di bawah teduhan Allah pada hari yang tidak ada teduhan melainkan hanya teduhan Allah Subhanahu wa taala. Sebab payah nak cari orang muda yang akhlak dia comel, amalan dia amalannya soleh, seorang yang wara, seorang yang begitu tekun beribadat, memang payah. Memang payah. Sebab biasanya jiwa muda ni dia jiwa nak bergembira, nak bebas. Begitu kebanyakan orang muda. Tetapi tiba-tiba ada di kalangan kita ni orang muda yang begitu tekun beribadat kepada Allah. Ini golongan yang kedua. Boleh cek lah tu, kita masuk dalam golongan ni. Buat ibadat jarang-jarang sekali, tak masuk dalam kelompok ni. Nasya'a ni maknanya dia membesar, dia hidup, dia tumbuh dalam keadaan dia senantiasa mengabdikan diri kepada Allah. Pembesaran dia tu dididik, diasuh, dan akhirnya dia menjadi seorang pemuda yang saleh, yang mempertahankan iman, yang mempertahankan akidah, yang menjaga akhlak, yang terlibat dengan gerakan dakwah, yang melaksanakan amal islami, yang turun ke medan berjuang untuk menegakkan agama Allah. Ini adalah anak muda yang insya-Allah akan duduk di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab biasanya orang muda ni lambat dengar cerita, ada orang buat konsert, ada orang buat hiburan, ada orang buat permainan apa-apa, dia akan cepat pergi. Dia tak minat masjid surau ni. Tak percaya tengok malam ni. Nisbah orang muda dengan orang tua. Cuba cek, buat perbandingan. Orang muda adalah seorang dua. Bukan tak ada hak seorang dua. Hak seorang dua tu lah mudah-mudahan dia masuk dalam 7 golongan ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita ada anak, kita ada anak muda, kita ada anak yang sedang membesar. Kadang-kadang kita je datang ke masjid. Sebab tu saya kata orang muda ni dia tak minat ke agama, ke masjid, sebab dia nak bebas. Apabila dah tua, dah ingat nak mati dah, barulah mula nak cari masjid, mula nak cari surau, mula nak sembahyang. Itu adalah fenomena biasa
Yang sepatutnya tak berlaku begitu. Sepatutnya kita sebagai orang beriman, apabila kita mukallaf, akil dan baligh, waktu itu kita sudah mesti sentiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebiasaannya tidak begitu. Kita pun tak gaduh nak bawa anak muda kita mari ke masjid. Anak kita sekarang di mana kita tak tahu. Ada orang tu anak dia balik pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, dia tak tanya kenapa anak dia balik lambat. Semata-mata kerana itu dah besar panjang ikut dia lah. Selagi dia anak kita, dia adalah tanggungjawab kita. Dia adalah tanggungjawab kita. Hak ni tanggungjawab ni dia masuk yang pertama tadi, imamun adil, pemimpin yang menjalankan tanggungjawab dia sebagai ayah, sebagai ketua keluarga. Dia mesti pastikan anak dia, isteri dia tidak melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Lepas tu yang kedua, kalau anak dia anak muda, bawa dia mari ke masjid, bawa dia mari majlis ilmu, dekatkan dia kepada Allah, supaya anak kita pula masuk dalam satu golongan daripada 7 golongan ini, iaitu wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh kehidupan dia dalam keadaan dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Lagu mana kamu? Setakat 2 ni masuk tak nama kita? Kita cek. Jangan tengok orang lain, cek diri sendiri. Ni je kadang-kadang kita ustaz kata tu kena kat dia tu. Kita ni suka tuding pada orang. Kita suka tuding pada orang. Ingat, 1 jari kita tuding pada orang, sebenarnya 3 jari sedang menghala ke muka kita sendiri. Jangan suka tengok orang, tengok pada diri kita. Okey, 2. Yang ketiga, wa rajulun zakarallaha fi khala'in fafadat aynah. Yang ketiga ialah seorang lelaki, dia sebut lelaki. Baik, dalam satu perbahasan ulama-ulama kita ketika mana dia syarah hadis ini, walaupun dia sebut rajulun, biasanya turut sama masuk di bawah senarai wa rajulun itu ialah perempuan. Setengah ulama disebut begitu. Sebab tu dia biasa disebut wa rajulun tu dengan maksud tokoh rijal, dengan maksud tokoh, bukan dengan maksud jantina, lelaki saja. Baik. Wa rajulun zakarallaha fi khala'in fafadat aynah. Yang ketiga ni ialah seseorang yang mengingati Allah fi khala'in, dalam keadaan bersendirian. Sentiasa ingat pada Allah dalam keadaan dia maknanya bersendirian, berseorangan, bersunyi-sunyian. Khalwah lah maknanya. Duduk dalam rumah, dalam bilik, bangun pukul 3 pagi ke umpamanya, dia ingat pada Allah. Ingat kepada Allah itu fafadat aynah, sampai mengalir air mata. Mengalir air mata, menangis kerana takut kepada Allah. Ini yang ketiga. Berapa kali kita menangis di hadapan Allah? Berapa kali kita menangis mengenang dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah? Berapa kali kita menangis kerana kita bertaubat, menyesal dan kesal di atas apa yang telah kita lakukan? Ataupun hati kita ni sebenarnya terlalu tebal ataupun terlalu keras untuk kita menitiskan air mata, mengenangkan dosa kita dan mengenangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tengok siapa diri kita. Kita boleh tahu siapa diri kita. Usahkan nak menangis. Berapa kali dulu kita bangun di waktu malam untuk bersunyi-sunyian antara kita dengan Allah, jauh daripada kesibukan hingar-bingar dunia ini, untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebagai seorang Muslim, kita beri laluan pada azan.
Allah. Ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya sambung sikit lagi. Yang ketiga ini ialah wa rajulun zakarallaha fi khala'in fafadat 'ainah. Orang yang mengingati Allah dalam keadaan ia bersunyi-sunyian antara dia dengan Allah, kerana takut kepada Allah mengalir air matanya. Menangis kerana takut kepada Allah. Jiwanya begitu runtun apabila menyedari tentang banyaknya dosa yang dia lakukan. Lalu dia menyesal, dia bertaubat kepada Allah dan dia menangis di hadapan Allah, menyesali di atas perbuatan yang dia telah lakukan. Jadi kita boleh cek lah ni, berapa kali kita menangis kerana takut azab Allah Subhanahu wa taala menimpa diri kita dengan sebab dosa yang kita lakukan. Yang keempat, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Yang keempat ialah orang yang hatinya senantiasa bergantung kepada masjid. Dia tak lekang, dia tak boleh lari jauh daripada masjid. Lambat dengar azan je, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, cepat-cepat dia pergi ke masjid untuk mendirikan salat fardu berjamaah. Dia senantiasa merindui masjid. Dia seronok duduk dalam masjid. Pantang ada peluang dapat duduk dalam masjid, dia beriktikaf. Dia niat untuk beriktikaf. Sebab masjid itu adalah rumah Allah. Orang yang beriman pastinya dia suka bertandang di rumah Allah, berbanding bertandang di tempat lain. Kalau kita ni, kita lebih suka lepak kedai mamak. Lepak kedai mamak 5-6 jam tak ada masalah lagi. Duduk dalam masjid, Allah, tak ada 2 jam, tak ada sejam dah panas punggung dah. Tak sabar-sabar nak cepat-cepat keluar daripada masjid. Ada setengah tu sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun. Sama sudah dengan salam tu dia dah berdiri dah, bangun untuk keluar meninggalkan masjid. Tak tahu apa yang dia nak kejar. Tak seronok, panas dia duduk lama dalam masjid. Tu pun tahan lah tu, marilah juga ke masjid. Ada yang tak mari langsung. Ada yang mari seminggu sekali hari Jumaat. Ada yang mari 2 kali setahun, hari raya haji dengan hari raya puasa. Ada yang tak mari langsung. Rumah bukan jauh dengan masjid. Bukan dia tak dengar azan. Orang yang mendengar azan tetapi tidak dalam keadaan uzur, tak hadir untuk berjamaah di masjid, Nabi suruh Sayyidina Umar pergi bakar rumah dia. Marahnya Nabi, orang Islam tidak berjamaah dalam keadaan dia dengar azan. Sebab tanda seorang Muslim yang mukmin, yang dekat dengan Allah, apabila dia dengar kalimat azan, Allahu Akbar, melaungkan keagungan Allah, maka hati dia akan terpaut untuk hadir. Untuk hadir ke rumah Allah. Kalau ke rumah Allah pun dia tak minat untuk hadir, apa lagi ada pada dia? Allah pun tak sudi. Dah kalau dia pun tak minat dengan rumah Allah, jangan harap Allah nak sudi dengan dia. Yang kita ni asal tanya nak syurga ke neraka, oh jawab nak syurga.
Ni kalau Haji tanya seorang-seorang ni malam ni, nak syurga ke neraka? Agak-agak apa jawapan? Syurga dah tak? Ke berani jawab, saya tak kisahlah ustaz, mana-mana je lah, syurga pun tak apa, neraka pun tak apa. Jangan main. Neraka-neraka ni seringan-ringan azab, dipakaikan selipar daripada api neraka, mendidih kepada otak. Dahsyat, tak nak bayang dahsyatnya azab neraka ni. Tak ada orang nak neraka. Semua nak syurga. Tapi kalau kita nak syurga, syurga tu milik Allah, hanya boleh masuk dengan izin Allah. Kenapa kita menjauhkan diri daripada Allah? Kenapa kita malu segan untuk hadir ke rumah Allah? Kenapa kita payah sangat untuk menyahut seruan Allah? Ini kita kena muhasabah. Jadi kita ni masuk dalam golongan ini. InsyaAllah lah, mudah-mudahan kita yang terlalu istiqamah datang ke masjid berjemaah ni, mudah-mudahan masuklah dalam kalangan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Hatinya tergantung sentiasa di masjid. Tak boleh tinggal jauh, tak boleh bergenggang jauh dengan masjid. Teringat je, tak sabar-sabar tunggu, bila pula nak masuk zuhur ni, bila pula nak masuk asar. Itu cara orang yang layak dapat teduhan Allah pada hari akhirat kelak. Tapi kalau dengar je azan, azan pula dah, berasa macam baru je lagi. Dia dah mula bosan. Ada setengah tu dia merungut. Apa yang kuat sangat azan tu? Orang nak tidur kot. Dah kalau nak azan sangat, pakai speaker dalam sudahlah. Habis satu kampung dengar. Esok kita nak pashkap pagi-pagi hari lagi, nak masuk kerja. Ada orang terganggu dengan azan. Dah kalau dengan azan pun terganggu, jangan harap dia nak mari ke rumah Allah. Orang macam ni ada. Saya pernah dapat satu kes, seorang suami telefon ke polis, mari ke rumah dia, kata ada orang gila. Polis pun marilah nak ambil orang gila ke rumah dia. Polis tanya mana, dia tunjuk ke isteri dia. Terkejut isteri dia. Tuan-tuan tahu kenapa? Isteri dia ganggu, kejut dia waktu subuh bangun sembahyang. Dia marah, dia kata bini dia gila, kacau dia tidur. Dia telefon ke polis. Sekali dengar cerita mengarut. Tak, cerita ni real, berlaku dalam kancah kehidupan masyarakat kita yang pelbagai ni. Ada orang yang macam itu. Dia terajang bini dia kerana gerak dia waktu subuh, ganggu nak tidur. Hak hampuk jam loceng ni perkara biasalah. Padahal dia yang kunci jam tu, dia yang set alarm tu, kononnya nak bangun lah pagi. Dengar je pam, dia empuk, hancur jam. Orang macam ni tak ada bakat nak mari ke masjid. Baik. Berapa dah tu? 4. Wa rajulani tahabba fillah. Yang kelima ialah dua lelaki yang berkasih sayang kerana Allah. Ni kena faham molek ni, hadis ni. Hak ni setengah-setengah orang dia buat salah faham. Dia kata ini bukti boleh hubungan lelaki sama lelaki ni LGBT duk guna aja hadis ni. Dia kata warajulani tahabba fillah, dua orang lelaki saling berkasih sayang kerana Allah. Maksud kasih sayang di sini bukan homoseksual, bukan hubungan jenis lelaki sama lelaki, bukan gitu. Maksud berkasih sayang di sini ialah al-ukhuwatu fillah, hubungan persaudaraan kerana Allah. Sebab tu dia sebut kasih sayang fillah, kerana Allah. Adapun hubungan homoseksual begitu, itu hubungan kerana syaitan, kerana nafsu. Ini kerana Allah. Dia bertemu dengan penuh kasih sayang, rindu-rinduan sebagai seorang sahabat, sebagai seorang yang
bersama-sama dalam perjuangan Islam, yang bergerak untuk menghidupkan amal Islami, yang berjuang untuk menyebarkan agama Allah, masing-masing dengan peranan masing-masing berpisah, maka dia merindui sahabatnya untuk bertemu. Tiba-tiba ada program sekali dapat bertemu, maka dia berasa seronok, dia berasa gembira, dia berasa orang panggil suka dengan pertemuan itu. Itu satu. Yang kedua, maksud kasih sayang ini ialah dia akan menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang sahabat. Dia akan tunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang sahabat, sebab dia sayang pada sahabat dia. Dia kasih pada saudara dia. Dia antara tanda orang beriman. Tanda orang beriman ialah dia kasih pada saudara dia macam mana dia kasih pada diri dia sendiri. Itu seringan-ringan tanda orang yang beriman kepada Allah terhadap sahabat dia. Maknanya dia kasih pada sahabat dia macam dia kasih pada diri dia sendiri. Sebagaimana dia tak nak diri dia kena fitnah, dia tak fitnah sahabat dia. Sebagaimana dia tak nak diri dia diinaya dan disakiti, dia tidak akan menginaya dan menyakiti sahabat dia. Sebagaimana dia tidak mahu diri dia dalam kesusahan, dia tak akan menyusahkan sahabat dia. Itu makna dia. Itu makna warajulani tahabba fillah, dua lelaki yang saling berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka tikam sahabat dia daripada belakang, orang yang suka tipu kawan dia, orang yang suka khianat kawan dia, saudara dia, maka dia tak termasuk dalam kelompok ini. Kelompok ini ialah kelompok yang kelima ni adalah dua orang lelaki yang saling berkasih sayang antara satu sama lain kerana Allah. Maknanya dia jaga hak persaudaraan dan hak persahabatan. Dia tak menyakiti, dia tak mengkhianati, dia tidak memfitnah. Hari ini kadang-kadang banyaklah kes kita tengok berlaku. Tahu-tahu yang khianat dia tu sahabat dia sendiri, kawan baik. Dia pun tak sangka rupa-rupanya kawan baik dia yang sabotaj perniagaan dia. Ini berlaku. Kawan baik dia sendiri yang memfitnah dia, menjatuhkan dia, merosakkan reputasi dia, kawan rapat dia. Ini berlaku. Ini kerana dia berkawan bukan kerana Allah. Orang yang berkawan kerana Allah, dia akan kasih pada sahabat dia macam dia kasih pada diri dia sendiri. Bahkan peringkat yang paling tinggi lagi ialah al-isar, iaitu dia kasih pada saudara dia lebih daripada diri dia sendiri. Lagu mana tu? Kalau kita baca sejarah sahabat, cerita-cerita sahabat, pernah berlaku dalam satu peperangan, seorang sahabat dalam keadaan cedera. Apabila sampai saja jururawat untuk rawat dia, dia dengar sahabat lain pula sedang meminta pertolongan. Dia kata, pergi rawat awak dululah, mungkin dia lebih memerlukan berbanding saya. Dalam keadaan dia tu cedera, patutnya dia dululah. Dah jururawat tu datang pada dia dulu, tak, dia beri pada sahabat dia. Pernah juga berlaku di tengah-tengah Madinah, apabila Nabi beri apa, saya tak pasti sama ada sahabat ataupun Nabi sendiri, dia beri pada jiran dia kepala kambing. Dia sembelih kambing, bahagian kepala tu dia beri pada jiran. Jiran dapat kepala kambing, dia kata, kepala kambing ni mungkin jiran dia yang sebelah tu lebih memerlukan kot berbanding dia, sebab anak dia ada 2 orang. Diberi pada jiran dia pula. Jiran pula dapat pada kambing ni, beri pula pada jiran. Akhir sekali pusing balik pada hak asal, kepala kambing itu. Saling melebihkan orang lain daripada diri dia. Ini dia panggil tahap isar.
mendahulu dan melebihkan sahabat lebih pada diri dia sendiri. Ini peringkat yang tinggi lah. Peringkat paling rendah, dia kasih, peringkat sederhana, kasih pada sahabat dia sebagaimana kasih pada diri dia sendiri. Peringkat paling rendah, dia panggil safhas sudur, belapan dada, berbaik sangka terhadap kawan dia, husnuzan. Paling-paling tidak, kalau dia tak kasih pada sahabat dia macam dia kasih pada diri dia sendiri pun, dia tidak buruk sangka pada sahabat dia. Sebab dia kenal siapa sahabat dia, dia tak cepat buat fitnah dan dia tidak cepat membuat prasangka-prasangka yang bukan-bukan. Itu kaedah kita berkawan dan bersahabat dalam Islam. Itu yang kelima. Yang keenam, wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah. Baik. Yang keenam ni ialah seorang yang diajak untuk melakukan maksiat oleh seorang wanita yang ada kedudukan bangsawan lah maknanya, orang yang ada pangkat, orang yang ada kedudukan, wa jamalin, dan cantik pula. Diajak untuk melakukan maksiat, maknanya melakukan zina. Tiba-tiba dia ni berkata, inni akhafullah, minta maaf, aku takut kepada Allah. Cerita ni cerita bukan dia cari. Tetapi ada seorang perempuan yang mengajak dia untuk melakukan zina. Perempuan yang mengajak dia untuk melakukan maksiat. Dalam keadaan perempuan ni, perempuan yang ada kedudukan, perempuan yang ada rupa wajah yang cantik. Tiba-tiba dia jawab balik pada panggilan itu, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah dan aku tidak akan melakukan perbuatan maksiat dan mungkar. Kalau boleh duduk setara tu, maka dia termasuk dalam 7 golongan yang berada di bawah naungan Allah. Artinya ialah seorang muslim yang tidak terjebak dalam perlakuan maksiat dan mungkar. Seorang muslim yang jaga harga diri, seorang muslim yang jaga maruah dia. Dia tak terjebak dalam perlakuan maksiat dan mungkar. Yang ketujuh, kelompok yang ketujuh. Setakat ni yang keenam ni masuklah senarai nama kita. Masing-masing cek. Masing-masing cek. Cek dengan jujur. Oh, jangan masuk. Masuk. Jangan kira nak syok sendiri gitu. Cek dengan jujur, masuk ke tidak. Kalau masuk, alhamdulillah. Kalau tidak, malam ni kita start buat perubahan insya-Allah. Tujuan kita mengajinya. Tujuan kita mengaji ni kita nak buat perubahan. Kalau masuk, alhamdulillah, kekalkan prestasi itu, kekalkan kedudukan itu, dan perbaiki lagi supaya lebih baik, supaya lebih dekat, supaya lebih rapat kita dengan Allah. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuh. Yaitu seorang yang bersedekah, yang tasaddaqa bi sadaqatin, yang bersedekah dengan satu sedekah. Tak kiralah banyak mana sedekah dia tu, sedekah banyak ke, sedekah sikit ke, dia bersedekah fa akhfaha, dia sembunyikan sedekah itu. Dia sembunyikan sedekah itu. Hatta, sembunyi itu lagu mana? Hatta sampai la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuh. Sampai apa yang dibuat oleh tangan kanan dia, ataupun apa yang dibuat oleh tangan kanan dia tidak diketahui oleh tangan kiri dia. Sampai peringkat tu. Sampai peringkat dia sembunyi sedekah yang dia beri tadi. Tak kira lah 50 sen ke, RM1 ke, 100 ke, 200 ke, banyak mana sedekah yang dia beri, untuk anak yatim ke, untuk banner sekolah ke, untuk buat mahat tahfiz ke, untuk banner masjid ke, untuk apa saja sedekah yang dia beri,
Fa dia sembunyi. Sembunyi itu hatta ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuh, hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuh, sehingga sekira-kira tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya. Tangan kanan sedekah, tangan kiri tak tahu, kata Nabi. Nak setara tu. Kalau sedekah lepas tu habis satu kampung dia canang. Dia kata masjid tu siap kemarin ni, sayalah sebahagian besar daripada pembinaan tu, sayalah yang menyumbangnya. Sekolah tu kalau nak tahu, dulu ni memang tak naik-naik lama dah, sayalah yang derma tu. Habis dia canang pada orang. Derma itu, sumbangan itu, sedekah itu menjadi haba'an mansura. Haba'an mansura, jadi abu yang berterbangan, tak ada nilai sikit pun, sebab ada riak, ada menunjuk-nunjuk, maknanya akhirnya Allah tak nilai sedekah yang diberikan itu. Sedekah yang paling afdal ialah sembunyi. Sorok, jangan beritahu pada orang. Usahkan tahu pada orang. Tangan kanan dia derma, tangan kiri tak tahu. Seolah-olahnya begitu. Itu gambaran Nabi buat. Lepas tu ustaz, ada yang kita duduk tengok, dia orang bagi sumbangan, ambil gambar lah, buat replika, cek lah. Yang buat tu kadang-kadang ustaz-ustaz kita juga. Itu macam mana? Baik. Dia maksud menyembunyikan ini, tidak semestinya kita tak boleh iklan. Ataupun iklan itu tidak semestinya bermaksud riak. Dia ada dua beza. Dia bergantung kepada niat. Kadang-kadang iklan sengaja tunjuk, sengaja beritahu, saya menderma sebanyak 10,000 kepada Masjid Al-Ma'arif. Dia beritahu. Apa tujuan dia beritahu? Tujuan dia beritahu ialah, kalau aku boleh menderma, kenapa kamu tidak menderma? Kalau aku ni boleh menderma, kenapa kamu juga tidak boleh menderma? Maka tolonglah derma sama, sebab masjid ini memerlukan sumbangan, maknanya. Jadi dia, tujuan dia derma tu, dia nak tunjuk contoh pada orang, supaya orang ikut contoh. Maka dia masuk dalam man sanna sunnatan hasanatan. Begitu. Orang yang dia masuk dalam bab orang yang menunjuk contoh kebaikan. Maka dia akan dapat pahala kebaikan sebagaimana orang itu melakukan kebaikan sebagaimana yang dia tunjuk, sebagaimana yang dia contohkan. Begitu. Jadi dia ada bab dia, bab menunjuk contoh kebaikan ataupun memandu ke arah kebaikan. Kalau itu tujuan dia, maka diizinkan dan dibenarkan. Tetapi walau bagaimanapun, sedekah yang paling afdal ialah sedekah yang dibuat secara senyap-senyap. Kalau boleh sembunyi, sembunyi. Tapi kalaulah nak diiklankan, nak dimaklumkan, tujuan dia kita pasang replika cek ni nak beritahu pada orang, ni kita derma, maka marilah pakat-pakat derma kerana masjid ni memerlukan sumbangan. Itu tak apa. Satu. Yang kedua, mungkin juga dia buat replika cek ini kerana nak menunjukkan bahawa sumbangan orang ramai itu telah pun disampaikan. Contoh, kita kutip dana untuk rakyat Palestin. Pakat bagilah duit sikit seorang. Kemudian saya ambil duit itu, contoh, banyak 10,000, pergilah ke Palestin, kita sumbangkan kepada wakil rakyat Palestin, dan kita buat replika cek, kita ambil gambar, kita tunjuk, kita publish pada awam, kita masuk dalam Facebook, nak tunjuk pada orang bahawa sumbangan orang ramai itu telah pun kita sampaikan. Sebanyak mana? 10,000. Ni bukti penyerahan. Kalau tidak, nanti dia fitnah. Dia kata kutip duit 10,000 senyap je, entah dia beli kereta dia apa. Jadi isu pula, jadi fitnah. Jadi kita tunjuk kepada orang ramai untuk mengelak fitnah. Itu tidak mengapa, tidak membatalkan pahala sedekah kita. Tapi kalau tunjuk tu kerana nak tunjuk dia ni ada duit, dia menderma, dia ni nak tunjuk, nak sengaja nak riak maknanya, maka itu membatalkan amalan sedekahnya.
dia kembali kepada niat. Baik, selesai 7 golongan. InsyaAllah saya percaya tuan-tuan dah set dah. Saya ulang balik. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang membesar dalam keadaan beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan dia bersunyi-sunyi dengan Allah sehingga mengalir air mata. Dan yang keempat, hatinya senantiasa bergantung kepada masjid, tak lepas dia dengan masjid. Dan yang kelima ialah 2 sahabat yang bersaudara, yang saling sayang menyayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, di waktu terdedah kepada maksiat dan mungkar, dipanggil, diajak untuk melakukan zina, dia pantas mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menolak daripada melakukan maksiat dan mungkar itu. Dan yang ketujuh ialah orang yang memberi sedekah dalam keadaan tangan kanannya sedekah, tangan kirinya tidak tahu. Maka 7 golongan ini khabar gembira untuk mereka. Mereka layak dan berhak untuk berada di bawah naungan Allah pada hari kiamat kelak, di saat tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk dalam 7 golongan tersebut insya-Allah. Seperti yang saya sebut tadi, kalau kita tidak tersenarai dengan cek senarai, checklist yang kita buat, maka sendiri-sendirilah malam ni bertaubat kepada Allah, sendiri-sendirilah malam ni berazam untuk melakukan perubahan supaya kita termasuk dalam 7 golongan ini insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita solat Isya berjamaah, saya nak maklum pada malam ini sambil-sambil saya datang memenuhi undangan kuliah Maghrib di masjid tuan-tuan ini, kita ada buka kaunter jualan amal untuk mencari dana bagi membina Masjid Ar-Raudah di Taman Pelindung Perdana Besrah, Kuantan, Pahang. Masjid ni dekat dengan rumah saya. Jadi masjid ni alhamdulillah dah 60% ataupun 60% siap proses pembinaannya. Baki lagi dalam 40% dan kita anggar boleh siap menjelang Ramadan akan datang. Kerana kami di Taman Pelindung Perdana ni dah 6 tahun solat berjamaah, kuliah ilmu dan macam-macam aktiviti buat dalam kabin sementara tu dah 6 tahun. Tak siap-siap lagi kerana masalah kewangan. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini ramai dah mula menyumbang dan kita dah siap 60%, tinggal lagi dalam 40%. Perkembangan dia tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook, Musalla Ar-Raudah, Taman Pelindung Perdana, Musalla Ar-Raudah, perkembangan pembinaan masjid tersebut. Jadi saya telah diamanahkan oleh ahli qaryah di sana untuk mencari dana. Jadi ke mana saya pergi pun saya bukalah kaunter jualan amal, dan jualan amal ni berupa kitab ataupun buku. Yang pertama, kitab 40 hadis perjuangan, yang mana tuan-tuan boleh dapatkan di luar. Setiap satu RM20 satu naskah, sambil saudara menyumbang kepada pembinaan Masjid Ar-Raudah ini. Kami namakan Musalla Ar-Raudah di Taman Pelindung Perdana. Jadi mudah-mudahan sebagaimana kata Nabi, siapa-siapa yang membina masjid ataupun rumah Allah, nescaya Allah pula akan bina rumah baginya di syurga kelak insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan selepas daripada solat nanti di luar ada kaunter yang kita buka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi